Assalamualaikum, Kecemasan Polis 993. Apa boleh kami bantu? Jenayah berlaku di sana sini. Dunia sekarang berhadapan dengan cabaran dan hambatan yang hebat. Lebih lagi di era dunia tanpa sempadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takut, ragu, bimbang, tertekan adalah di antara emosi yang menjiwai kita dalam kehidupan seharian. Kondisi ini wujud disebabkan terdapatnya tindakan manusia yang mementingkan diri sendiri sehingga berlakunya pembunuhan, rompakan, rogol, ragut, curi dan sebagainya. Inilah jenayah yang menjadikan musuh kesejahteraan sesebuah negara. Fenomena ini juga berlaku di negara kita, negara Brunei Darussalam. Peraturan dan undang-undang negara diwujudkan semata-mata untuk membendung, membentras dan mencegah jenayah ini berlaku. Peranan dan tanggungjawab yang besar untuk memastikan peraturan dan undang-undang ini sentiasa dipatuhi dan dihormati tertanam kepada pasukan polis di Raja Brunei. Menyadari betapa beratnya tugas mereka ini, didedahkan sebahagian peranan dan tanggungjawab pasukan ini menangani kes-kes jenayah yang berlaku di negara kita melalui rancangan yang anda saksikan sekarang, iaitu Jejak 993. Anda penonton akan dapat mengikuti rancangan Jejak 993 ini sebanyak 13 episod dengan memaparkan kes-kes jenayah bersandarkan kisah benar yang berlaku di negara kita mengikut file-file kes penyiasatan pasukan polis di Raja Brunei yang sudah selesai. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui dahulu sedikit sebanyak mengenai tugas dan peranan polis di Raja Brunei selaku petugas keselamatan dan keamanan negara kita. Sekarang, kita akan bersama dengan Yang Dimuliakan Pesuruh Jaya Polis Negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda penonton yang saya hormati sekalian, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab pasukan polis di Raja Brunei dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara Brunei Darussalam, terutama sekali dalam usaha membentras dan memerangi jenayah. Dalam usaha mengurangkan kadar jenayah, pihak pasukan polis di Raja Brunei sudah tentunya memerlukan kerjasama pihak orang ramai dan juga pihak agensi-agensi lain. Cabaran terbesar ini terpaksa ditanggung oleh pasukan polis di Raja Brunei bukan hanya setakat menangani masalah jenayah dan isu-isu sosial, tetapi juga memastikan masyarakat sentiasa dan terus merasa selamat dan sejahtera kerana ekspektasi dan harapan rakyat telah meningkat terhadap kewibawaan pasukan polis di Raja Brunei. Sebagai pasukan yang bertanggungjawab dalam menjamin keselamatan dan keamanan negara, pasukan polis di Raja Brunei memainkan peranan penting dalam merangka strategi dan langkah-langkah yang berkesan agar negara ini bebas dari ancaman jenayah. Peranan pasukan polis di Raja Brunei dalam usaha mengurangkan jenayah akan terus dimantapkan dengan pelaksanaan program rancangan TV Jejak 993 ini. Dalam keluaran Jejak 993 kali ini banyak mempaparkan tentang tugas dan tanggungjawab pasukan polis dalam melaksanakan kerja-kerja penyiasatan dalam menjayakan dan menyiasat sesuatu kes jenayah.
Tertubuhnya pasukan polis diraja Brunei merupakan suatu keperluan berbangsa dan bernegara sebagai benteng pertahanan keselamatan dan keamanan. Ini tidak bermakna beban atau tugas dan tanggungjawab ke arah itu tertumpu kepada pasukan polis diraja Brunei. Malah kita sebagai rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam harus patuh dan menghormati peruntukan peraturan dan undang-undang negara. Sikap ini sejajar dengan kehendak cara hidup kita yang berkonsepkan Melayu Islam beraja. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beruntung di bawah pimpinan seorang raja yang mementingkan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Di bumi Brunei Darussalam ini, kita hidup rukun damai, tanpa kebimbangan, ketakutan, mau hidup dengan terancam. Walau bagaimanapun, jenayah merupakan gejala sejagat yang berlaku di mana-mana, termasuklah di negara kita. Namun tahap atau kadar jenayah tidaklah pada tahap yang membimbangkan seperti yang berlaku di negara-negara lain. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui pasukan polis diraja Brunei sentiasa meningkatkan kecekapan dan usaha serta tekad untuk pencegahan jenayah. Bagaimanakah kedudukan atau kadar jenayah yang berlaku di negara kita? Untuk menjawab dan menjelaskan perkara ini, mari kita bersama Ketua Bahagian Jenayah Besar Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Brunei. Alhamdulillah, jenayah di negara ini masih lagi dalam tahap terkawal. Telah dinamakan bahawa jenayah di negara ini meningkat dari setahun ke setahun. Tetapi peningkatan itu adalah jenayah yang bukan jenayah yang serius seperti kes bunuh, rompakan bersenjata atau penculikan. Kes yang meningkat tersebut adalah kes-kes kecurian harta benda seperti kes pecah rumah dan curi dalam bangunan, curi dari dalam kereta dan curi kereta. Baru-baru ini pasukan polis Brunei di Jabatan Siasatan Jenayah juga telah menubuhkan satu unit baru yang digelar unit perdagangan manusia atau trafficking in person. Tetapi apa yang membimbangkan ialah kes-kes ke atas tubuh badan, yakni penderaan dan kes jenayah seksual seperti sumbang mahram, rogol dan pembuangan anak-anak damit telah meningkat pada akhir-akhir ini. Penjelasan dan gambaran kadar jenayah yang berlaku di negara kita menunjukkan kecekapan dan komitmen pasukan polis diraja Brunei yang tidak dapat dinafikan lagi dalam menjalankan tugas mereka. Masa dan segala keadaan pun bukan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas. Syabas dan terima kasih diucapkan kepada pasukan polis diraja Brunei. Sebagai pembuka tirai episod pertama Jejak 993, rancangan ini membawakan sebuah kes yang berjaya diselesaikan oleh pihak polis berhubung dengan jenayah penderaan seks terhadap kanak-kanak. Modus operandi pelaku yang terlibat dalam kes ini adalah melakukan seks terhadap kanak-kanak di bawah umur dan kurang upaya dari segi mental dan juga merupakan ahli keluarga. Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak adalah salah satu unit dari bahagian Siasatan Jenayah Besar Jabatan Siasatan Jenayah. Misi utama unit ini adalah untuk menangani keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Secara puratanya, unit ini menangani sebanyak 300 kes dalam setahun dan 35% dari kes-kes yang disiasat adalah kes-kes kesalahan seksual. Kesalahan seksual adalah termasuk rogol. Rogol adalah salah satu jenayah yang begitu intimate. Jika dilakukan oleh seseorang yang kita kenali ataupun ada tali persaudaraan, ia dikenali sebagai sumbang mahram. Rogol sendiri adalah satu jenayah yang boleh memberi trauma kepada mangsanya. Dan jika ia dilakukan oleh seorang yang ada talian saudara, orang yang kita kenali, orang yang kita percayai, orang yang dalam rumah tangga kita, ia lebih ekstrim daripada rogol itu sendiri. Pada kebiasaannya, Nana, mangsa bukan nama sebenar, menonton TV sebaik saja bangun dari tidur dan sarapan. Tibalah teman rapat Nana mengisi kehidupannya dalam keadaan dirinya yang kurang upaya dari segi mental.
Keadaan dirinya sedemikian ini juga menjadi kesempatan kepada manusia yang berkelakuan di luar dari tabi'i kemanusiaan. Kebetulan pagi itu, Ibu Nana keluar rumah untuk membeli keperluan rumah seharian. Bapa saudara Nana sengaja menolak pelawan Ibu Nana untuk keluar bersama-sama kerana ada niat yang tak betul terbenam dalam hatinya yang kotor. Kepergian Ibu Nana merupakan peluang yang amat besar bagi bapa saudara Nana untuk bertindak memenuhi hawa nafsunya. Bapa saudaranya terus mengajak lembut Nana untuk masuk ke dalam bilik. Nana, budak yang tidak mengenal erti kehidupan sebenar, yang tak tahu baik dan buruknya perbuatan orang, dengan mudah diperalatkan bapa saudaranya yang hilang perangainya sebagai manusia. Sewaktu bapa saudara dan Ana ke bilik tersebut, tanpa sengaja dilihat oleh pembantu rumah. Pembantu rumah bertekad mengadukan perkara ini kepada Ibu Ana. Kes ini terbongkar apabila pembantu rumah kepada kakak mangsa ini telah menyedari di mana ada sesuatu yang mencurigakan yang berlaku di rumah tersebut. Apabila pembantu rumah itu sendiri melihat mangsa dibawa oleh bapa saudaranya ke sebuah bilik. Setelah pembantu rumah ini melihat mangsa keluar dengan bapa saudaranya, dia pun menanyakan kepada mangsa tersebut apa yang terjadi di antara mangsa tersebut dan bapa saudaranya. Dan mangsa tersebut, kerana ia kurang upaya dari segi mental, sedaya upayanya mencuba menceritakan hal tersebut kepada pembantu rumahnya. Mendengar penjelasan pembantu rumah, Ibu Ana geram dengan sikap adiknya cuba minta penjelasan adiknya di depan Ana, tapi dinafikan. Ibu Ana geram dengan sikap adiknya. Ana kecewa, lalu bertindak kasar kepada adiknya. Kesal dan marah dengan perlakuan adiknya terhadap Ana, lalu menghubungi talian kecemasan polis 993. Assalamualaikum, Kecemasan Polis 993. Boleh kami bantu? Apa? Rogol? Okey. Ingin tahu kita siapanya? Okey. Alamatnya di mana tu? Di mana? Okey. Okey, macam mana? Kami maklumkan ke balai polis yang berdekatan. Nanti insyaAllah diorang ke sana tu. Okey, kita tenang dulu. Tenang, okey. Assalamualaikum, bilik senjata tuan. Laporan yang diadukan oleh keluarga mangsa segera diambil tindakan oleh pihak polis. Okey, kena. Terima kasih. Cik, keluar pasal tu, Cik. Kes keganasan seksual yang pertama sekali kami buat adalah untuk memastikan mangsa itu dalam keadaan selamat, dengan membawa mangsa jauh daripada si pelaku. Yang kedua, untuk membawa mangsa ke hospital untuk memastikan kesihatannya terjamin ataupun tidak ada kecederaan, dan juga untuk membuat pemeriksaan tubuh badan. Dan yang ketiga, tangkapan akan dibuat kepada si pelaku.
unit pengurusan tempat kejadian dimaklumkan dan segera berada di tempat kejadian untuk mengambil bahan-bahan bukti dan merakam dalam bentuk visual kamera. Beberapa orang dari unit pengurusan tempat kejadian tiba di tempat mangsa untuk membuat penyiasatan. Petugas terpaksa menggunakan coverall untuk melindungi diri dan mengawal pencemaran. Sementara itu, unit siasatan penderaan wanita dan kanak-kanak Polis Diraja Brunei juga dimaklumkan. Dari segi penyiasatan, jika kami menyiasat mengenai kes-kes rogol, ianya lebih kepada psikologi. Ianya cara kami approach seseorang itu atau victim itu ataupun mangsa tersebut lebih menjurus kepada penyiasatan psikologi. Unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak mempunyai cara-cara dari segi mencari maklumat dari kanak-kanak sekiranya ataupun orang yang kurang upaya seperti mangsa yang untuk kes ini. Jadinya unit ini mempunyai satu set anak patung yang cukup sifat yang kami gelar anatomical doll, di mana mangsa melalui patung tersebut boleh menceritakan apa yang berlaku terhadap dirinya dengan pergerakan yang dilakukannya dengan menggunakan patung tersebut. Lai, siapa nama mulai? Nana. Okey, Lai Nana. Nana boleh beritahu arah antik yang mana satu patung laki-laki, yang mana satu patung perempuan. Yang ini Nana. Kes penderaan seks ini memang mencabar kredibiliti pihak polis. Keadaan mangsa yang kurang upaya dari segi mental tidak dapat dilaksanakan siasatan secara lazim, namun meminta pendekatan-pendekatan tertentu untuk mengendalikan kes ini. Pihak polis melalui unit siasatan penderaan wanita dan kanak-kanak telah menggunakan satu pendekatan atau kaedah berkomunikasi dengan mangsa dengan menggunakan alat bantu satu set patung yang khas. Melalui set patung ini, si mangsa mampu menjelaskan kejadian yang berlaku kepada dirinya. Kes ini mesti ditangani dengan begitu sensitif. Kerana ia melibatkan bukan saja kanak-kanak tetapi juga kesalahan antara keluarga, dan ketiga kerana ia dilakukan kepada seorang yang kurang upaya dari segi mental. Dari pihak penyiasat dan juga dari segi pendakwa raya, kami bersepakat untuk tidak mengetengahkan mangsa ini di mahkamah. Ini adalah selari dengan undang-undang yang ada di negara Brunei Darussalam, di mana pihak kanak-kanak ataupun golongan kanak-kanak adalah golongan yang dilindungi, di mana mereka mengatakan kalau sekiranya seseorang itu adalah mangsa kanak-kanak, perkara-perkara yang dapat diambil kira boleh digunakan di mahkamah, seperti mahkamah tertutup semasa perbicaraan, atau menggunakan video link semasa perbicaraan, ataupun menggunakan video recorded kenyataan yang dirakam untuk menjadikan penyataan di mahkamah. Kesalahan rogol adalah kesalahan di bawah Seksyen 376 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Dalam Kanun Hukuman Jenayah tersebut ia menyatakan barang siapa lelaki yang melakukan hubungan seks dengan mana-mana wanita tanpa persetujuannya adalah dikatakan rogol. Hukumannya boleh mencapai 30 tahun penjara dan juga sebatan. Tetapi jika kesalahan tersebut dilakukan kepada mana-mana wanita yang berumur 14 tahun ke bawah, seperti mana mangsa ini, ia dikatakan statutory rape, di mana pelaku itu jika sabit kesalahan akan dipenjara tidak kurang daripada 8 tahun penjara dan 12 kali sebatan. Kepada mangsa ataupun siapa saja yang tahu akan siapa saja menjadi mangsa, supaya dapat menghubungi pihak polis,
sama ada melalui 993 ataupun pergi ke balai polis yang berdekatan atau melalui surat. Kerana apa yang kami mahukan adalah maklumat. Kerana maklumat tersebut kami boleh bertindak. Penjelasan melalui representasi set patung yang digunakan oleh pihak polis telah berjaya menumpaskan pesalah dan mengeretnya ke muka pengadilan. Kita akhiri rancangan Jejak 993 untuk episod kali ini. Kita akan berjumpa minggu depan di waktu dan hari yang sama dengan kes yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.